Hai semua. Hari ni saya dekat SB Suluk Belengkong, college, patutnya college lelaki lah tapi ada dekat perempuan. Sebab kena kuarantin kat sini, sebabnya saya bergejala. Sekarang ni kat dalam bilik ni asalnya ada 2 orang. Masa saya masuk 3 orang, tapi 2 orang semua dah keluar semalam sebab 2 orang dah potong gelang. So tinggal saya seorang sejak semalam, sepanjang semalam. Kira dah 2 hari lepas lah. Dah 2 malam lah tidur seorang semua. Macam gelap pula ke lampu. Tadi dah tengok semua. So sekarang ni saya nak simpulkan lah beberapa perkara sepanjang saya belajar dekat UiTM Segamat sebagai student diploma dan sebagai seorang sebahagian daripada komander Kesatria. Muka semua. So pertama, sebagai belajarlah dekat UiTM Segamat. Overall UiTM Segamat ni memang kawasan dia pedalaman lah kan, sebab hutan-hutan semua. Tapi okey je bila dah masuk berkaitan dengan line semua. Overall okey. Tapi kalau student lain nak bergantung kepada wifi student kat sini, tak boleh lah, sebab kena ada wifi sendiri. Sebab student ni kan ramai, lepas tu nak guna pun ramai. So memang limit lah. So gunalah wifi yang laju. Macam kat sini laju Maxis, Celcom laju. Guna yang unlimited pun cukup, memadai. Yang ada kalau macam Maxis jaringan prihatin yang 45, 20 ke, itu cukup sampai. Lepas tu berkenaan dengan kawasan kat sini, memang jauh-jauh semua. Macam nak pergi belajar KKC, nak pergi ke sini, nak pergi ke blok-blok bangunan belajar semua memang jauh gila. Yang saya KKB dekat lah sikit, dekat juga sebab just turun-turun tangga semua. Lepas tu KKA pun yang pelajar lelaki pun boleh tahan jauh, tapi half daripada jarak perjalanan KKB dengan KKC. Lepas tu apa lagi, untuk makanan dekat sini dia banyak tau, pelbagai jenis. Tapi kalau kita dah lama student kat sini, kita macam hari-hari benda yang sama. Kalau kat sini ada lebih kurang 20 kedai, tapi ada kadang-kadang ada kedai tu jual benda yang sama. Contohnya macam kat IFC ada jual nasi air penyet. Dekat NR pun ada yang penyet. Dia ada satu jenis makanan tapi ada 2 kedai. So macam tu lah, macam kita orang rasa kan hari-hari nak makan apa hari ni, sebab semalam ni dah makan ni dah makan ni. Dia macam sama je tau jenis makanan tu. Lepas tu kat sini mostly ayam. Macam susah sikit nak dapat ikan. Tapi ada je. Dia kalau macam cepatlah datang kedai tu, cepatlah dapat ikan. Kadang-kadang kalau tak ada memang totally ayam. Ayam pun macam-macam jenis dia masak. Ayam goreng, ayam sambal, ayam belado, ayam kurma, ayam kari, ayam asam pedas, macam-macam. Lepas tu kalau ikan pula, dia selalunya yang paling famous lah kat sini, ikan keli. Saya memang tak makan ikan keli sebab ikan kolam kolam ke tasik gitulah. Paling kita makan ikan laut, macamnya ikan laut, ikan apa, kalau tak lebih ikan apa, nak cakap kerapu kan lebih pula. Lebih kurang lah macam ikan laut tu. Ikan selor kuning ke. Tapi sini susah sikit nak dapat. Kalau dapat pun macam ikan cara semua memang mahal lah juga. Sebab kawasan Segamat ni, daerah Segamat ni kan tak ada laut. Dia ada tasik tasik sungai gitu. Seterusnya pasal fasiliti, macam kemudahan, totally okey. Sebab saya pun dekat sini SEM 1 memang fully dekat dalam UiTM. SEM 2 2 minggu je, lepas tu dah kena balik sebab COVID. SEM 1, SEM 2 macam half. SEM 3, SEM 4 semua dekat rumah, study online. So SEM 5 ni lah yang fully belajar dekat UiTM Segamat ni. Saya course sains matematik.
So kita orang ada kelas face to face kan. So kelas face to face kenalah balik UiTM. Tapi sem ni saya balik lambat sebulan sebab ada hal family. Lepas tu dah fully macam ni. Lepas tu ingatkan dapat bergambar dengan kawan-kawan semua, dengan cikgu pula, dengan lecturer yang mengajar kita sebelum habis diploma ni. Tapi tak ada pun sebab COVID ni lah tiba-tiba macam melanda dekat UiTM Segamat ni. Jadi tak dapatlah jumpa dengan kawan-kawan semua. Time tu start week ke-12, tak silap week 12 lah, kalau ikut cuti pasca banjir kan. Week 12 dah start. Kiranya week 12 tu last kita orang kelas face to face. Start week 13 dan sekarang ni minggu ke-14 dah fully semua ODL balik sebabnya COVID, tak boleh face to face. Jadi time tu sebenarnya saya dah fikir awal dah, week 12 tu kan dah nak macam ambil gambar dengan semua kawan-kawan dengan lecturer. Tapi macam orang fikir terlalu awal. Lepas tu sekarang ni tak tahu pula betul-betul terjadi benda ni. Maksudnya memang kita punya niat ataupun terdetik, macam mana cakap terdetik nak ambil gambar saya tu betul. Sebab rupa-rupanya ada benda yang akan terjadi, akan datang. Macam sekarang ni lah yang dah jadi tu, COVID. So tak dapatlah nak ambil gambar dengan lecturer semua, dengan kawan-kawan semua. Dah nak habis diploma ni. So macam sedih lah kan, tak ada kenangan yang dapat disimpan, contohnya macam gambar. Sedangkan sem ni kita orang dah belajar dah dengan lecturer semua, tapi tak ada kenangan yang dapat kita ingat balik. Contohnya macam ambil gambar tu lah, video ke. Sedih lah. Lepas tu yang kedua tentang lecturer kat sini. Okay, mula disebabkan niat saya datang sini memang untuk belajar. Jadi memang saya anggap semua lecturer tu macam lah, baik. Macam cikgu kita kat sekolah kan, adalah macam certain lecturer yang kita tak suka sebab perangai ke, memang dia punya gitu. Tapi tak apalah, kita kena hadap juga kan, sebab dia yang bagi kita markah. Dia juga kita punya masa depan. Nak kita ni dapat berapa pointer semua. Nak tak nak kita kena buat kerja juga. So pesanannya juga kat sini, betul lah cakap, restu kita belajar yang pertama daripada kita punya pendidik, iaitu cikgu ke lecturer. Lepas tu yang kedua daripada niat kita sendiri. Kalau kita memang nak belajar, kita dapatlah ilmu tu. Okay, walaupun sekarang ni saya faham memang susah sikit nak belajar, dan lagi sebab online lah kan, susah nak nak fokus dengan situasi dekat rumah semua ke. Tapi tak apa, kita cuba juga. Korang cuba susun dulu, atur sehabis baik korang punya masa tu, insya-Allah boleh. Okay, yang ketiga tak ingat yang keberapa. Lepas tu seterusnya pasal kawan lah. First of all, memang sedih lah kan nak tinggalkan diorang. Sebab perasaan ni dia sama tau macam kita dekat sekolah dulu. Dah habis form 5, kita tinggalkan diorang. Lepas tu kita dah ke UiTM, dekat universiti lah. Tapi yang berbezanya, waktu kat sekolah tu, kita kan sekolah macam saya lah, saya sekolah berdekatan dengan rumah. So mostly kawan-kawan saya semua duduk dekat dengan rumah saya juga. So kalau kadang-kadang kita orang pun macam terserempak, lepak sama-sama kan, kawan baik kan, tak apa sebab selalu berjumpa. Tapi bila dekat University ni, kawan-kawan yang kita dapat sepanjang kita belajar kat sini, mostly diorang memang duduk jauh dengan kita, berlainan daerah, berlainan negeri. So rasa sedih lah kan dapat kena berpisah. Tapi benda ni sebenarnya dia common. Memang
memang akan terjadi dekat semua orang yang sambung belajar lah, semua orang yang menjalani hidup sebagai student ni. Terpaksa kena tinggalkan kawan semua. Tapi kita itulah, betul lah pepatah kata, dekat dalam hidup ni ada dua benda yang susah kita nak ucapkan, iaitu hello dan bye, goodbye. Sebab kita hidup antara dua perkataan tu, kita duduk dekat tengah-tengah tu. Okay, lepas tu rasa kawan ni macam-macam lah yang saya dapat pengalaman tentang jenis-jenis perangai manusia semua. Overall semua kawan saya baik, tak adalah macam jahat macam kita tengok dalam cerita, semua tak ada. Diorang pun pandai-pandai semua, science-mat, tak sangka pula kan. Tapi dengan science-mat pun tahulah mesti ramai pandai-pandai, saya tak sangat. Lepas tu macam-macam kerana ada yang jenis kalau belajar tu sekali lecturer ajar memang pick up. Yang kita ni ajar kena fikir sikit lama, lepas tu baru macam macam tu. Tak apalah, itu beza kan. Beza tu rezeki. Maksudnya orang tu memang dah kadang-kadang dilahirkan memang jadi pandai, memang pandai lah. Kalau kita ni pandai tapi kita kena usaha, macam tu. Lepas tu best lah dengan diorang. Tapi yang sedihnya tak dapat lah ambil gambar kan dengan diorang. Nak harapkan convocation mungkin tak complete, sebab tak tahu kalau dia repeat ke ada yang tak datang ke, atau ada yang dah tak ada ke nanti. Tak nak lah macam tu, sedih. Kalau boleh, kalau dapat lah kan ambil gambar ramai-ramai. Tapi tak tahulah jadi dapat ke tak dengan situasi sekarang ni. Okay, apa lagi pasal last, saya sebagai komander. Saya sebagai komander dekat UiTM Pasir Gudang ni, Astagfirullahaladzim. Saya sebagai komander dekat UiTM Segamat ni, saya dalam company Bulan Sabit Merah. Saya sebagai ketua company. Komander muda Nur Fatih Farhana binti Zaid. So sebelum tu saya samalah junior kan, komander dah muda, lepas tu komander dah kanan sehari je, lepas tu terus naik komander muda. So sepanjang saya sebagai komander kat sini, waktu mula-mula SEM 1 kita orang just BK bakal komander, so tak adalah banyak aktiviti sangat. Lepas tu lepas habis SEM 1 tu, waktu cuti SEM kita ada LIBK, latihan intensif bakal komander. Dan tu latihan tu lah yang kita kena lalui untuk jadi seorang komander. Lepas tu dah tauliah, tak silap tauliah sebagai komander rendah muda atau komander dekat UiTM Segamat ni 2 Februari 2021. 2021 ke 2020 kot, tak silap, tak ingat lah. 2020. Dan tu rasa macam sedih lah kan. Sedih pula, macam excited lah sebab dah jadi komander. Kita macam side income as student. Lepas tu sambil tu kita ada macam kerja. Tapi kerja tu komander macam lain lah, bukannya macam ada kelab lain kan. Lepas tu sepanjang jadi komander ni memang banyaklah halangan, cabaran, lingkuan, cacian, makian yang kita orang terima. Sama ada daripada student ke, daripada orang lain ke, kadang pesyarah pun ada. Tapi tak apalah, itu perkara biasa. Tapi saya sebagai komander memang saya jaga segala tingkah laku dengan akhlak saya. Sebab saya tahu benda tu buruk, boleh fikir, memang tak, benda tu buruk. So saya mindset memang positif, fikir je benda elok, fikir ke hadapan. Kalau contoh orang tu je fikir hari ni A, orang tu je fikir esok dia nak buat apa, itu B. Tapi kalau saya akan fikir terus untuk B, C, D. Kalau boleh whole week tu fikir terus, hari ni aku nak buat apa, esok buat apa, ni buat apa, kita capai achievement tu. So
So kat situ kita punya aturan sebagai pelajar dan komander memang tersusun lah untuk kerja-kerja semua. Walaupun kadang-kadang tiba-tiba ada dapat kerja last minute kan, benda tu biasa, tapi tak apa, boleh settle. Dia kat sini, kalau kita sebagai junior, lepas tu kita dapat kerja dari senior, dan senior tu kasih due date yang macam dalam 2 hari. Dia dapat hari ni, due date tu 2 hari kemudian. Macam gap dia sikit lah kan. Lagi kita nak buat assignment, nak buat latihan semua. So kat sini saya pesan, benda ni kita boleh selesaikan, segala masalah boleh selesaikan dengan cara awak cuba hubung dengan senior tu, cakap, boleh tak kalau saya nak minta due date lambat sikit. Lambat sikit tu cakaplah bila yang korang mampu buat. Contohnya, tapi janganlah terlalu lama kan, sebab benda tu mungkin event dah nak dekat, so banyak preparation. Kat sini kita kena fikir juga. Okay. Lepas tu minta lah macam saya nak hantar contoh benda tu yang kena hantar pukul 3/2 pukul 3 petang. So cakap lah, boleh tak kalau saya nak hantar 4/2 pagi tu saya hantar terus pukul 10 pagi, macam tu. Sebab benda ni kadang-kadang dia boleh didealkan tau. Sebab kita ni manusia, boleh kena adalah perasaan belas kasihan kan. Kadang-kadang ni otak kena fikir sikit kau. Lepas tu apa lagi? Sekejap. Okay, lepas tu okay, cukuplah pasal kerja-kerja kan. Okay, sebagai pengalaman saya lah sebagai komander, yang pertama memang penat. Sebabnya komander dia macam askar semua, tapi askar tu pangkat tinggi yang kat luar, yang bekerja dengan kerajaan. Yang ini kita orang ni komander dalam UiTM, iaitu dalam pusat pendidikan. So dia bukannya macam betul-betul kita orang punya pekerjaan tetap. Ini macam sebahagian daripada tanggungjawab kita orang nak tolong UiTM ni dalam pendidikan core curriculum. Okay. So bila jadi komander ni, first memang penat lah, sebab dah komander kan, kita orang mesti kena belajar kawat kaki semua. Lepas tu fitness kena kuat. Lepas tu apa lagi, disiplin. Sebab benda-benda ni yang kita buat ni sebenarnya bentuk satu disiplin. Contohnya kalau nak pergi latihan kawat kaki, macam hari Rabu setiap pagi ada rock call. So rock call tu tak silap start pukul 7 pagi, tapi kita dah kena standby awal. Standby awal tu contohnya pergi masjid ramai-ramai, solat kat sana ramai-ramai. Lepas tu kita baru bergerak ke padang kawat, lepas store tu ramai-ramai berkumpul dulu, kira strength semua cukup ke tak. Lepas tu barulah kita start rock call tu, maksudnya dah bergerak lah dekat dalam untuk ambil kehadiran semua. Kat sini kita disiplin dengan pengurusan masa, dengan aturan segala pekerjaan tu. Lepas tu selain kawat memang penat. Walaupun macam kat sekolah dulu, kita kawat kaki sekolah penat kan, tapi kat sini penat lagi sebab panas. Lepas tu selalulah kawat. Lepas tu yang kedua pasal fitness. Fitness ni dah jadi komander nak kawat semua, memang ke fitness kena kuat. Tapi macam saya ada semput semua kan, baru-baru ni dia buat treatment semua, memang agak terbatas sikit. Tapi kita boleh go lagi dengan semangat daripada pasukan, iaitu daripada kawan komander saya lah. Macam push, walaupun saya tinggal belakang sikit kan, nanti dia orang akan tunggu macam tolak-tolak, Fatin boleh. Walaupun dah latih ni memang tak boleh, tapi kita kena teruskan juga kaki ni nak berlari. Lepas tu bab-bab larian tu ada juga ujian. Ujian bukan musibah, ujian yang kita kena lalui, macam kena berapa minit semua. Tapi benda biasa. Dia kalau tak lepas bukannya terus gagal, boleh buat lagi. Lepas tu pasal apa lagi, komander ni. Okay, pasal hubungan lah antara komander dengan komander. Firstly memang best dengan orang, sebabnya
komander ni datang daripada pelbagai course. Ada account ke, science com, banking semua. So macam best lah kan, kita dapat kenal daripada course-course lain semua. Lepas tu ada juga daripada course kita. Yang daripada course kita lagi best. Sebab apa? Kita boleh bincang. Maksudnya boleh discuss lah macam, kau tahu tak yang ni, ajar satu sama lain secara bersemuka. Contohnya macam saya, kita orang komander duduk dekat college B, yang kawan-kawan saya semua college C. So macam kalau nak minta ajar tu macam susah sikit kan, nak suruh dia reply ke, nak suruh dia ajar ke. Kalau bila dengan komander ni, kita boleh pergi terus bilik dia. Cakap, weh, kau boleh tak ajar aku ni? Macam mana boleh dapat C ni ke, X ni ke? Macam itulah, terus ajar. Lepas tu kalau tak dapat, kita cari sama-sama kat bilik tu ke. Dia macam seronok tau bila duduk macam ni. Overall memang best. Lagipun yang keempat, dia pasal baju. Bila komander ni baju dia memang banyak. Lepas tu baju dia macam baju ni lah, uniform kan, uniform askar tu. Tapi adalah warna hijau, nanti tengok. Memang nampak macam segak gitu. Hari Rabu memang kena wajib pakai baju tu. Tapi setiap bulan, minggu pertama setiap bulan je baju hijau tu, uniform nombor 4. Lepas tu, tapi memang best lah. Cuma yang tak bestnya, kena shine boot. Shine boot tu kena kasih kilat. Kalau tak kilat, kena pijak. Tapi benda tu benda biasa sebab disiplin kan. Okay, kita kena hadap lah. Tak perlulah nak macam ada orang yang fikiran dia macam rasa benda tu susah je, yang rasa tak suka benda ni. Padahal orang lain okey je, dia je macam tak okey. Tak tahu kenapa, mungkin dia memang dah tak ada hati ke. Sorry, tadi ada orang message. Lepas tu pasal apa? Yang paling best pasal bonding antara sesama komander. Satu, mestilah macam ada. Kita kalau dalam kawan ni, kita ada je macam tak suka perangai dia macam tu, macam ni. Tapi nak tak nak, kalau tak suka tu cakap je lah terang-terang. Walaupun benda ni yang saya cakap ni, saya pun tak buat sebenarnya. Cuma kalau boleh janganlah sampai ada fitnah yang menimbulkan dekat diri yang kita tak suka tu. Cukuplah kita tahu sendiri ke, kawan kita sendiri tahu, dan simpan sama sendiri. Senang cerita, habis kat situ je lah. Lupakan terus. Kita move on dengan hal-hal lain. Banyak lagi hal-hal lain, macam hal-hal belajar kan. Apa nak fikir hal-hal orang. Lagi pasal benda ni, tak lama lagi dah nak habis. Kita orang sebenarnya dah habis dah. Yang kita orang yang last time ni dah habis dah sebagai komander. Hari tu last roll call kan. Junior pun dah naik pangkat. Kita orang pun dah macam dah lepaskan jawatan lah. Hari tu pun hari lepas pun pihak atas pun top dah minta senarai nama shadow ketua company. Saya pun dah bagi. So kiranya tak lama lagi saya akan lepaskan jawatan saya. Ni tengah kuarantin ni, mungkin dah habis kuarantin ni, balik bilik semua dah kena pulangkan baju. Tak kena pulangkan tongkat. Macam saya kan komander muda, ada tongkat dia. Dah kena pulangkan tongkat dah semua. Sedih betul. Dapat merasa tak sampai 1 sen pun. Tapi tak apalah, hidup kena teruskan. Lepas tu apa lagi, dengan kawan-kawan semua pun, kawan-kawan komander pun akan kita orang, saya tinggalkan juga dia orang. InsyaAllah last kita orang jumpa nanti masa ni pertauliahan Lieutenant muda dekat Kedah nanti. Saya ada terlibat juga sebab saya nak pergi kat Kedah macam kiranya tu last event lah as commander.
Lepas tu dah naik pangkat nanti, dapat pangkat lieutenant muda. InsyaAllah saya rasa dalam rancangan nak stop sampai situ saja as lieutenant muda, tak nak macam sambung sebagai komander hormat ke dalam dunia komander ni lah. Sebab ingat nak fokus pada pendidikan pula, iaitu degree. Sebab saya ada mohon penerapan degree dekat mana tak tahulah, bergantung. Tapi dalam bidang matematik jugalah, antara 3, pure maths, management dengan statistik, antara 3 tu. Lepas tu harapnya dapat sama-sama lah dengan diorang yang classmate saya. Dia kalau boleh tak nak berpisah tahu dengan diorang, tapi tak boleh sebab kita punya laluan hidup berbeza, dan kita punya berbeza tu maksudnya memang dah ditentukan olehnya rezeki lah. Kalau sama tu, kalau tak sama kita jumpa kawan baru kan. So dan tahun ni pun saya 21 tahun, bulan 7 nanti. So rasa macam dah tua, tak adalah. Rasa macam bila umur dah bertambah ni, kita macam agak risau lah kan, dengan pekerjaan kita nanti, dengan kita punya kehidupan lah. Sebab patutnya kita dah boleh start dah rancang macam mana hidup kita akan datang, dari faktor kewangan, pekerjaan, status peribadi dan lain-lain. Yang penting kewangan lah untuk kita teruskan hidup. So macam dah tak ada lagipun dah pukul 1 dah pun. Dah 1-2 minit. Tak lama lagi masuk Zuhur. So saya kena kemas dulu, packing barang. Sebab kalau hari ni potong gelang, mungkin malam ke atau petang sikit balik kolej lama. So kena packing awal-awal dulu. Then kita buat kerja sikit, tunggu Zuhur, semayang, buat kerja. Lepas tu siap-siap semua. So setakat ini saja video untuk pengalaman saya. Sebenarnya buat video ni sebab dah last day kan, kuarantin ni, seorang-seorang ni, rasa macam nak simpan sebagai kenangan. So itu saja, bye. Assalamualaikum.